dan dia tidak suka orang approach dia secara memaksa-maksa. Lepas tu negotiate lah. Negotiate ni mungkin dia sudut diskaun, dari sudut mungkin produk yang dibeli tu ada harga-harga yang special untuknya, produk yang panjang ke tempohnya ke, produk yang berterusan. Itu negotiate dengan customer. Lepas negotiate customer pembeli, masa tu support lah. Bila kita support customer ni, sebenarnya kita memberikan solution pada mereka. Sebab itulah apabila kita terlibat dalam proposal, dalam interview kita kena tahu needs dan objektif lah. Apa keperluan customer, apa objektif kita, apa objektif mereka dalam mencari solution pada masalah yang mereka hadapi. Ketika negotiate solution, kadang solution tu banyak. Negotiate kadang-kadang jual produk customer, jangan jual banyak, jual banyak. Contohnya ada orang jual vitamin kan, tiba semua dia letak vitamin, multivitamin, C, B, dia cerita B, kalsium, magnesium, lepas tu mas campur pula zinc, campur pula protein. Jadi orang customer dia takut tu, sekali beli dah 800, 700, 500, orang takut. Tapi start dengan sesuatu yang beri keyakinan. Okey, multivitamin dulu, sampai diguna multivitamin, tambah C, tambah B, macam tu lah, sehingga keperluannya berdasarkan mereka. Kalau mereka terdesak, kita bercerita panjang supaya mereka faham bahawa mereka mengambil itu bukanlah sesuatu yang merugikan mereka, tapi sesuatu yang menguntungkan. Itu berada dalam negotiation itu. Dan seterusnya support ni kita berkawan-kawan lah. Apa saja yang mereka minta dalam keadaan yang boleh selesaikan masalah mereka, kita cuba nak membantu. Akhirnya kita berkawan-kawan kan. Kita tengok macam orang-orang yang dah level tinggi dalam jualan, mereka adalah individu yang berkawan-kawan kan, jom minum sana, minum sini, tapi minum bukan minum kosong, minum dalam keadaan membina perhubungan dan juga nak tahu apakah lagi masalah-masalah yang ada pada pelanggan-pelanggan mereka yang mereka boleh bantu mereka menyelesaikan. Sebab pelanggan kita ni sibuk dengan kerjaya mereka, sibuk dengan keluarga mereka, sibuk dengan apa saja masalah yang mereka hadapi, dan kitalah yang akan datang sebagai ejen yang membantu mereka, mempermudahkan kerja mereka. Sebab itu kerja kita boleh memberikan masa kita kat situ. Dan sahabat-sahabat kita sebagai pelanggan, mereka kadang tak boleh beri masa sebab mereka banyak dengan masa-masa yang ada pada mereka. So itu antara 7 langkah dalam proses pemasaran. Apabila kita tengok secara sembang-sembang, kita nak sembang dengan orang kan, dia ada konsep introduction, kita introducekan sembang santai, lepas tu dia ada short story ni ialah kita kongsi-kongsi cerita kan. Kita kadang cerita tu kita cuba nak relate dengan produk dan servis kita. Lepas tu kita buatlah presentation, kita letakkan pada mereka positioning kita macam mana. Kadang-kadang kita buat presentation tu, kita tengoklah keadaan customer kita, jenis orang visual ke, auditory ke, kinesthetic ke, dan kita present dia keadaan konsep KISS kan, KISS kan, keep it so simple dan smart. Orang kata keep it so smart, so simple, smart. Yang pentingnya ialah kita membina perhubungan dan kita buat cara yang mereka boleh faham lah. Yang lepas kita present masa closing tu, kalau tak boleh closing pun tak apa, kita buat closing step pertama, step 2, step 3 kan. Yang penting mereka faham, datang lagi pun okey. Dalam closing tu konsep yang biasa dia ajar dalam dunia sale ialah pastikan angguk tu 5 kali, kita angguk, dia pun angguk. Kalau boleh masuk terus, tutup. Kalau tak boleh tutup tak apa, kita buat lagi, kita bagi mereka maklumat sampailah mereka puas hati. Kalau mereka membeli, ada orang dia terus membeli, ada orang dia lambat membeli kan. Dalam presentation biasanya jalurnya sale, ia akan masukkan feel factor ni berkaitan dengan emosi lah, dan kurangkan bermasuk dengan fear factor. Kadang orang tak suka fear factor sebab dia tahu dia ada pembaca terus orang yang cerdik kan. Dalam closing juga kita bagilah option, walaupun setengah orang dia tak suka bagi option, nanti customer tak boleh nak beli. Tapi ada customer dia suka option, tengok pada jenis customer. Dan seterusnya customer ni tahu apa manfaat dia, tekankan pada manfaat. Dan biasanya ialah kita ulang-ulang balik, apakah yang boleh saya terangkan semula, apakah boleh saya bantu. Setelah kalau kita buat closing pun nampak macam tak ada masuk pun tak apa, kita sentiasa bertanya persoalan, apa lagi saya boleh bantu, apa lagi tak faham yang saya berceritakan, dan insya-Allah customer itu akan dekat dengan di hati kita lah. Mereka kalau kita menjual di Shopee, Lazada tu, customer tu dia baca maklumat kita bagi, dia nak beli tak beli tu hak dia kan. Kat sana dia tak ada closing yang secara face to face ni lah, dia hanya membuat closing secara testimoni, bagi maklumat pada customer, lagi customer yang akan membuat keputusan. Dan juga dalam jualan ni, dalam pemasaran, dalam jualan biasanya kita akan ada penolakan dan bantahan. Sebab tu setiap penolakan bantahan kita terima itu jangan sedih hati. Kita sebagai seller, businessman ini, kita ambil segala penolakan dan bantahan itu, kita skripkan balik bagaimana cara nak menjawab kan. Sebab tu kalau kita tengok dalam latihan-latihan di takaful, di unit trust, di multi level mana pun,
mereka ada skripnya dan kalau orang tolak ni apa jawapannya, kalau orang bagi jawapannya apa jawapannya. Mereka buat macam tu sebab apa, konsep mereka ialah some will not, some won't, some what, so what, next. Some will not ataupun some won't, so what, next. Itu antara yang mereka buat SWN kan, yang biasa dia amalkan lah. Dan dalam penolakan ini juga biasanya kita kena letakkan, kita kena dapatkan kenapa orang itu menolak, apakah perkara yang menyebabkan dia rasa dia perlu tolak, kan. Dan kita jangan kita tanya direct yang memalukan mereka, apa cik rasa cik tak ada duit ke, jangan. Itu ayat-ayat yang kata apa, daripada penjual-penjual yang belum matang dalam konsep jualan. Kita bertanya kenapa, mengapa, kan, apa lagi yang boleh bantu. Biasanya banyak antara ayat-ayat digunakan, saya faham tuan-tuan puan, bla 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 bla, masalah yang disebut tu. Ramai orang di luar sana memberikan jawapan macam jawapan itu, tapi bila mereka tengok kelebihan, manfaat dan kebaikan yang dia perolehi, terus mereka membuat keputusan untuk membelinya. Kenapa? Sebab manfaatnya 1, 2, 3, 4. Itu antara skrip-skrip yang dia ajar lah. Tapi sebenarnya skrip tu kita tengok keadaan pelanggan kita juga. InsyaAllah kita jumpa lagi pada lain kali. Kita akan berbicarakan tentang lebih mendalam lagi tentang pemasaran daripada buku yang begitu tebal yang dia ambil daripada pengalaman, teori pengalaman dan juga orang kata apa, hikmah-hikmah yang dah mereka telah lalui sebelum ini. InsyaAllah kita sembang-sembang lagi dalam page Ali Dalam Wizard, dalam page FB Nadi Duit, dalam Instagram, YouTube, TikTok Ali Dalam Wizard. Kita jumpa lagi. Untuk para usahawan, sentiasalah kita mencari diri, mencari kelebihan kita, mencari kelebihan produk kita, servis kita, untuk kita menerobos citra diri kita. InsyaAllah kita jumpa lagi. Best. Anda sentiasa terbaik. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.